sentiasa akan berikan bantuan dan pertolongan kepada hamba-hambanya, sentiasa ingat kepadanya. Sekaligus Allah juga akan berikan pertolongan kepada kita sekiranya kita ini insya-Allah melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Oleh sebab itulah kedudukan sebagai seorang mukmin sebenarnya kita berasa untung kerana Allah telah memilih kita menjadi seorang insan yang patuh dan juga dapat melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Maka beruntunglah mereka bukan saja menerima Islam sebagai anutannya, tetapi dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itulah yang sewajarnya bagi seorang mukmin yang mengaku dirinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Sebab itu dalam surah Asr Allah mendengarkan kepada kita, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan juga mereka watawasaw bil haqq, mereka pesan memesan dalam kebaikan dan juga pesan-pesan dalam kesabaran. Nah, jadi perhatian jemaah yang ada mereka melakukan solat, jangan jalan di depannya. Kalau kita tahu ada orang yang sembahyang di depannya, kita jalan di depannya, maka Rasulullah mengingatkan lebih baik kita tunggu selama 40 tahun daripada kita berjalan di depan orang yang sembahyang tadi. Kalau kita jalan di depan orang sembahyang, bermakna kita telah melalui satu jalan ke neraka. Ini pesanan dan ingatan Rasulullah. Kalau kita tak tahu, maka dimaafkan. Kalau tahu, buat tak tahu tu yang masalah. Jadi sebab itu kalau kita lihat, balik kepada tajuk pinjang kita tadi ni, wa amilus solihat, mereka yang mengerjakan amal soleh. Tadi dah beriman. Kita tidak hanya mengaku diri kita sebagai beriman, kita mengerjakan amal soleh. Jadi kalau kita lihat amal-amal soleh ni banyak sekali. Mana yang fardu, mana yang disebut sebagai fardu kifayah, mana disebut sebagai fardu ain. Jadi yang fardu ain tu kita tidak boleh tidak kita abaikan, kerana itu satu kewajipan yang mesti kita laksanakan. Tidak boleh tidak sebagai seorang mukallaf. Kita nak tahu siapakah mukallaf. Mereka ini yang telah aqil baligh, yang telah diamanahkan untuk mereka diperintahkan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, itu mukallaf. Dia sebagai seorang mukallaf tadi yang sudah aqil baligh. Bagi lelaki yang umurnya sudah baligh sudah 15 tahun, sekarang 14 tahun pun dah aqil baligh. Kita boleh tanya kepada anak-anak kita, engkau dah aqil baligh ke belum? Dia pun tak faham. Bila mana kalau dia sudah belajar tentang bab agama, insya-Allah dia faham apa tu aqil baligh. Aqil baligh ni dia sudah, kalau kategori sekarang, sudah dewasa. Sebab Islam mengangkat kepimpinan seorang muslimin atau lelaki tadi umur 15 tahun. Tanda-tandanya dia kedatangan air mani lah. Dia mimpi, alamak pak, semalam saya mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi dapat duit. Itu tak apa. Tapi kalau mimpi keluar duit, mani, kita kena pastikan. Itu menunjukkan kau ni sudah dewasa. Kau tak boleh abaikan apa yang telah Allah perintah kepada kau. Tak boleh tinggal puasa. Sekarang bapa dah tak tanggung tau. Kau tinggalkan puasa, tinggalkan sembahyang, kau kena tanggung sendiri. Berani buat, berani tanggung. Ini istilah sekarang lah. Kita pun sama, berani buat, berani tanggung juga. Kerana apa? Kerana beliau seorang tadi dah berumur baligh, aqil baligh, dia sudah dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Segala yang fardu dia akan tanggung nanti di akhirat. Tapi kalau dulu sebelum dia aqil baligh, anak-anaknya yang berumur di bawah 7 tahun hingga sebelum dia baligh, anak tadi melakukan ibadah atas asuhan ibu bapa. Tak mungkin anak itu boleh jadi anak yang soleh. Kadang-kadang jadi mak saleh pun ada, kerana dia banyak ikut orang-orang mak saleh. Pergi orchard je dah tengok orang mak saleh jadi mak saleh, percampuran. We are brother, man, we brother. Kita ni brother. Tapi dalam masa brother tadi dia tak tahu apa yang dikatakan brothers in Islam. Tapi ada juga brother dia terus high five.
Tapi kita sebagai brother, kita salam antara lelaki dan lelaki. Dia tak kira lelaki perempuan pun boleh salam. Pasal apa? Kerana bagi dia brother dan sister semua is a friends. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena tahu mana yang halal, mana yang haram. Bukan kita menyekat, disuruh sekat tentang apa social activity. Islam tidak melarang untuk social activity, asalkan benda itu tidak terkeluar daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu apa yang Allah perintahkan semua ada kebaikan. Tidak Allah memerintahkan sesuatu yang telah diwajibkan itu untuk menyusahkan kita, menyusahkan kita. Tidak, untuk kebaikan kita. Tapi bila kita menganggap itu satu beban, satu kesusahan, maka apa yang kita buat itu semua mungkin kita merasakan satu bebanan. Jadi kita beruntung menjadi orang Islam. Kerana apa? Kerana Allah SWT pernah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Dan Allah menghendaki kamu untuk apa? Kemudahan. Dan Allah tidak mahu kamu dalam kesusahan tadi. Itulah Islam. Kita kena terangkan kepada anak-anak kita bahawa Islam adalah agama yang suci, agama yang murni. Suci maksudnya apa? Menjaga kebaikan-kebaikan dari sudut akhlak. Pada zahirnya, pada hakikatnya itu semua adalah untuk kebaikan umat manusia tadi. Dan Islam sendiri mengajarkan kita dalam keadaan darurat pun dipermudahkan. Kita tahu kalau kita dalam musafir, kita dibenarkan untuk sembahyang jamak, dijamakkan zuhur ke asar, asar ke zuhur. Itu ada kerenangan yang diberikan oleh Allah untuk kita supaya tidak membebankan. Itu dalam soal solat. Ada juga mereka yang berpergian, contohnya tiba-tiba dia sesat masuk Gunung Ledang, dah tak boleh keluar lagi. Tiba-tiba tak ada makanan kecuali ada daging khinzir. Itu dipermudahkan, dibolehkan, cuma sekadar untuk keperluan. Bukan dia makan tu sampai kenyang, tidak, untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi kalau kita lihat di sini, baru kita cakap tentang apa? Tentang maqasid syariah tadi. Salah satunya Islam sangat mengambil berat tentang agama, yakni akidah. Tetapi sampai tahap di mana mereka ini boleh memudaratkan hingga kalau engkau tak memeluk agama selain agama Islam, engkau akan dibunuh. Terjadi pada zaman Rasulullah. Kalau kita baca tentang keluarga Sumayyah tadi dibunuh, ibu bapa yang dibunuh, akhirnya Ammar tadi dipaksa untuk mengaku tentang adakah dirinya sebagai seorang Islam. Dia mengatakan dia tidak beragama Islam. Maka di situ ada darurat. Islam bolehkan sampai tahap akan dibunuh dan sebagainya. Dan Islam juga mengambil berat tentang, di samping agama tadi, akidah perlu dipertahankan. Dan Islam juga memberatkan tentang harta tadi. Jadi seorang tidak boleh mengambil harta, merampas harta orang lain semata-mata untuk kesenangan, kemudahan yang ada padanya. Dilarang sama sekali, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan harta dengan jalan batil tadi, wa antum ta'lamun, dan kau mengetahui tentangnya. Jadi makan harta orang lain, merampas dan sebagainya, Islam sangat-sangat melarang perbuatan yang seperti itu. Islam juga menjaga keturunan. Maka sebab itulah kalau kita lihat dalam peraturan Islam tadi, perbuatan zina amat-amat dilarang. Kerana apa? Kerana ia membawa kepada putusnya keturunan tadi. Sebab itulah kadang-kadang apabila seorang tadi melakukan zina, lahirlah anak luar nikah. Anak itu tidak berusaha, disebabkan kerana perbuatan ibu bapanya tadi, anak tadi tidak mewarisi pusaka. Anak tadi tidak boleh dibinkan kepada si bapa tadi, kerana
si ibu dan bapa tadi telah melakukan perbuatan zina. Jadi Islam sangat mengibarat tentang keturunan juga. Dan seterusnya Islam juga menekankan tentang jiwa ataupun nyawa. Jadi tidak boleh semudah-mudahnya membunuh nyawa sembarangan, menggugurkan kandungan dan tanpa ada sebab dan yang bolehkan oleh hukum syarak tadi. Nyawa juga dalam perkara yang disebut sebagai maqasid syariah tadi juga perlulah dipertahankan, dipelihara daripada diperlakukan perbuatan-perbuatan. Dan yang seterusnya diambil kira adalah tentang maruah seorang Islam tadi. Kita perlu mempertahankan maruah orang Islam daripada dia dijatuhkan maruah ni, difitnah, diumpat. Kita sebagai seorang Islam perlu mempertahankan. Inilah kalau kita lihat keindahannya Islam, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjaga kehidupan tadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh memeliharanya. Tidak apa saja yang kita lakukan, ini adalah perintah Allah, dan Allah bila memerintahkan adalah demi untuk kemaslahatan, untuk kepentingan umat manusia tadi. Allah Subhanahu Wa Taala apabila memerintahkan sesuatu bukan untuk menyusahkan kita. Kenapa? Kerana suatu perkara yang dilakukan tadi atas dasar untuk kebaikan ummah tadi. Contohnya kita sembahyang ni sekarang, tujuannya apa? Menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama bila kita lihat sembahyang tadi akan mengukuhkan hubungan silaturahim. Sembahyang tadi adalah sebagai satu riyadhah dalam kehidupan kita. Sembahyang tadi adalah salah satu daripada kerohanian dalam jiwa kita. Banyak sekali kebaikan yang terdapat dalam solat tadi. Jadi itulah indahnya apa yang Allah SWT perintahkan. Dan apabila seorang tadi menjaga solatnya tadi, bukan saja dia dapat kebaikan di dunia, tapi di akhirat juga dia akan mendapat kebaikan juga. Itulah harapan kita. Dari masa bila mana kita ditanya oleh anak-anak kita, terjawab penuh hikmah supaya mereka tidak keliru. Kenapa? Kerana setiap apa yang mereka lakukan mesti ada kebaikan, mesti ada hikmah di sebaliknya. Allah tidak menyuruh suatu perkara tadi dalam melakukan ibadah-ibadah, di samping itu ada pengajaran-pengajaran yang boleh diambil. Contohnya kita mengerjakan ibadah haji. Bukan sahaja kita membuat tawaf tadi. Sebenarnya tawaf tadi sebanyak 7 pusingan tadi mendekatkan diri kita kepada Khaliqnya, kepada Allah SWT dalam masa kita mengikut syariat yang telah ditekankan dalam Islam tadi. Begitulah indahnya Islam. Dan kita lihat juga Allah SWT juga telah perintahkan kepada wanita-wanita dalam Islam. Kalau kita lihat, bila kita tinjau kaum wanita dari segi keimanan kepada Tuhan pada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum keluarganya kepada Islam di negeri Mekah, di antara orang-orang yang menyahut seruan baginda terdapat seorang wanita, iaitu Sayyidatina Khadijah, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita lihat mengapa wanita tadi dahulunya dipandang rendah di sebelum datang Islam, tetapi bila datang Islam kedudukan wanita tinggi. Kerana apa? Kerana inilah Islam membela kedudukan wanita tadi. Jadi bila mana Allah perintahkan wanita menutup aurat, bukan sebenarnya menyusahkan dia. Kerana apa? Hendak menjaga apa? Kewibawaan sebagai wanita. Kalau tidak, wanita itu dianggap sebagai apa? Lemah, dianggap sebagai hamba memuaskan hawa nafsu. Apabila dia membukakan segala pakaian yang ada. Ini dia, kalau kita lihat dari konteks bagaimana Islam itu menjadikan wanita tadi. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl, Allah menyebutkan apa? Pada siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, kata Allah SWT, maka sesungguhnya akan kami, Allah, berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah tidak mengenepikan wanita dalam kedudukan sebagai apabila mereka mengerjakan amal soleh. Dan terdapat juga
Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri peringatan kepada lelaki yang telah selesai melakukan ijab kabul dengan wali perempuan supaya dia berlaku baik terhadap isterinya. Sebab sejak ijab kabul itu, tanggungjawab atas perempuan telah berpindah dari tangan bapa kepada tangan suami. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan sabdanya, aku peringatkan kepada kaum, yakni kepada kamu, agar kamu berlaku baik kepada isteri-isteri kamu, kerana kamu mengambil dia adalah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan telah menjadi halal kehormatannya bagi kamu dengan kalimah Allah juga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab itu kalau kita lihat, di samping juga kewajiban yang telah dipikul ke atas bahu si suami tadi, si isteri mempunyai hak sendiri yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Apabila pihak laki-laki yang lebih kuat itu bertindak sewenang-wenangnya sehingga hak si isteri tadi telah tergugat, maka si suami telah berdosa kerana melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah setiap apa yang Allah jadikan tadi bersifat adil. Dan sebab itulah sekarang kalau kita tinjau pula kedudukan kemuliaan ibu dalam Islam juga telah Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Luqman, di mana Allah telah menegaskan, dan kami, yakni Allah SWT amanatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya, yakni bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, wahnan ala wahnin, dalam 2 tahun baru dapat dipisahkan daripada menyusu. Sebab itu lebih dari 2 tahun dia dah tak siap susu lagi. Isap apa? Darah. Jadi maksud lain pula. Bersyukurlah kepada ku, maknanya kepada Allah SWT dan kepada 2 orang ibu bapamu, kepadakulah kamu akan kembali. Jadi itulah tanggungjawab kita kepada ibu, kerana ibu telah melahirkan dan mengandungkan kita, maka darjat atau kedudukan ibu begitu tinggi sekali. Maka Islam mengangkat kedudukan ibu di sisinya begitu tinggi. Dan marilah sama-sama kita mohon pada Allah SWT semoga kita menjadi anak yang soleh dan juga bapa yang bertanggungjawab, serta menjadi manusia yang sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan, wa amilus solihat, bukan saja beriman tapi menjaga amal soleh, dan kita mudah-mudahan mendapat bahagian kita keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala